Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran pendidikan Islam. Hari ini Ustazah akan membincangkan tajuk pendidikan Islam tingkatan 5 bab 12 iaitu perkahwinan dalam Islam. Kita lihat perkahwinan maksud dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, perkahwinan bermaksud cantum atau himpun. Manakala dari sudut istilah, perkahwinan ialah akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa-bahasa lain yang membawa maksud nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Secara fitrahnya, setiap manusia memerlukan pasangan dan teman hidup. Mereka memerlukan keluarga untuk mendapatkan zuriat. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan perkahwinan kepada manusia selaras dengan kehendak fitrah mereka. Apabila berkahwin, pasangan suami isteri yang membentuk sebuah keluarga wajiblah menunaikan tanggungjawab, memikul tanggungjawab masing-masing. Suami berperanan sebagai ketua keluarga dan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, manakala isteri pula berkewajipan membantu suami mendidik anak-anak dan menguruskan rumah tangga. Sebenarnya, kerjasama di antara suami isteri mengukuhkan ikatan perasaan kasih sayang. Jadi kena ada kerjasama di dalam di antara suami dan isteri, barulah lahir kasih sayang dan yang mana menjadi matlamat dalam sebuah perkahwinan. Baiklah, hukum perkahwinan. Hukum perkahwinan adalah sunat kerana diamalkan oleh Rasulullah SAW. Hukum asal perkahwinan adalah sunat. Para ulama menetapkan hukum perkahwinan berubah-ubah mengikut keadaan individu. Baik, mari kita lihat hukum-hukum perkahwinan tertentu bagi individu yang tertentu. Yang pertama, harus, iaitu orang yang tidak mempunyai tuntutan yang mendesak untuk berkahwin dan tidak ada perkara yang mengharamkannya berkahwin. Baik, tuntutan mendesak iaitulah keinginan yang melampau sehingga menyebabkan mereka selalu bertemu. Contohnya ada lelaki dan perempuan yang berkenan di antara satu sama lain, mereka selalu bertemu. Jadi keadaan ni adalah dipanggil keinginan yang mendesak kerana sepatutnya lelaki dan perempuan tidak boleh bergaul bebas. Jadi orang yang tiada keinginan mendesak, hukumnya adalah harus. Yang kedua, wajib. Hukum wajib kepada orang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan serta dikhawatiri terjerumus kepada zina kerana tidak dapat mengawal nafsu. Okey, bagi orang yang hukumnya wajib ni, keadaan mereka sendiri menyebabkan hukum menjadi wajib, iaitu seperti contoh yang Ustazah kata tadi, kerap bertemu bersama berdua-duaan menyebabkan jadi wajib kerana takut dikhawatiri terjerumus kepada zina. Sedangkan dalam pada itu mereka ialah orang yang mampu untuk berkahwin. Hukum yang ketiga ialah sunat, iaitu orang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin. Contoh berkemampuan secara lahiriah ialah sihat tubuh badan, juga mempunyai pekerjaan. Pekerjaan adalah faktor penting dalam kita membina sebuah keluarga. Sebab apa? Sebab apabila ada keluarga, kita ada tanggungjawab, iaitu nafkah lah, kan? Pembiayaan sebuah keluarga tu pentinglah. Baik, begitu juga tadi Ustazah kata nafkah zahir batin, sihat tubuh badan serta berkeinginan untuk berkahwin tetapi tidak dikhawatiri terjerumus kepada zina atau melakukan kezaliman terhadap pasangannya. Orang yang sunat berkahwin ni ialah orang biasa-biasa yang ada kemampuan. Contohnya ada pekerjaan, ya, ada kedudukan ekonomi yang baik serta sihat tubuh badan.
tetapi tidak ada keadaan yang mendesak untuk berkahwin. Ini adalah keadaan kebanyakan orang lah. Baik, mari kita lihat pula hukum makruh bagi mereka yang tidak mempunyai nafkah tetapi berkeinginan untuk beristeri. Jadi sekarang ni makruh kepada orang lelaki yang tiada pekerjaan. Senang cerita dia, tak kerja. Sama ada dia muda ataupun berusia. Apabila tiada pendapatan, maka dia makruh untuk berkahwin. Seterusnya yang kelima ialah haram, iaitu orang yang tidak berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, tak mampu sama sekali, ataupun sekiranya berkahwin diyakini akan melakukan kezaliman terhadap pasangannya. Contoh kezaliman ialah menyebarkan penyakit. Orang yang ada penyakit yang berbahaya, contoh Ustazah sebutkan ialah HIV. HIV ialah jenis penyakit yang berbahaya, yang berjangkit, yang boleh membawa kepada maut. Jadi sekiranya lelaki atau wanita yang ada penyakit ni, maka mereka haram berkahwin. Begitu juga ada penyakit-penyakit lain ataupun sikap mereka sendiri suka memukul orang. Contohnya ada orang bila berkahwin dia suka pukul pasangan. Maka kalau sikap tu daripada awal, maka dielakkanlah, sebaiknya elak. Ataupun ada lagi dalam masyarakat kita ni penagih dadah yang kronik. Sebab ada juga di kalangan penagih permulaan ataupun dia mengambil dos yang sedikit, ganja contohnya, apabila dirawat di pusat pemulihan ada peluang untuk sembuh. Tetapi Ustazah bukan prejudis sangat, tapi hakikatnya dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang selalu kita lihat, apabila penagih dadah ni yang melibatkan tempoh yang lama, yang sampai cucuk menggunakan suntikan-suntikan jarum, dia sangat sukar berubah ataupun sukar berhentilah kan. Sebaiknya pasangan yang nak berkahwin, pilihlah pasangan betul-betul supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi haram berkahwin sekiranya diyakini akan melakukan kezaliman terhadap pasangannya. Baik, jadi sebab berbeza hukum di kalangan individu ialah kerana kemampuan manusia berbeza. Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeza, sama ada dari segi kewangan, kesihatan ataupun lain-lain lah. Yang kedua, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Islam menggariskan orang ni keadaan dia macam ni, orang ni keadaan macam ni. Contohnya, hukum sunat digalakkan berkahwin. Kalau yang wajib pula hendaklah berkahwin kerana nak menjaga agama, nak menjaga keturunan. Itu menunjukkan kesempurnaan agama kita. Yang ketiga, sebab terdapat hukum berbeza ialah sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia, keadaan dia, dalaman dia macam ni menyebabkan dia jadi hukum-hukum tersebut. Yang keempat, menunjukkan Islam tidak membebankan umatnya. Baik, kita berpindah kepada hikmah perkahwinan. Yang pertama, apabila berkahwin dapat menjamin kesihatan. Contoh Ustazah bagi, sebelum berkahwin seorang lelaki makan pakai dia kurang terurus sikit. Apabila berkahwin, ada orang rumah yang menjaga keperluan dari segi makanan, makan pakai semua sekali lah. Jadi dia lebih teratur. Yang kedua, memupuk kasih sayang di antara suami isteri, di antara kedua-dua belah pihak, mertua lah maksudnya. Menjalinkan silaturahim, mententeramkan jiwa dan mengatasi kepincangan sosial. Kepincangan dalam bab pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan. Apabila berkahwin, maka pasangan ini akan menumpukan perhatian kepada keluarga masing-masing. Mari kita lihat langkah mengatasi perkahwinan tidak mengikut undang-undang. Jadi setiap negara ada undang-undang keluarga Islam sendiri.
Malaysia mempunyai undang-undang keluarga sendiri, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Baik, jadi langkah mengatasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang ialah mengadakan program ilmu. Jadi bila sebut pasal ilmu, yang pertama kita tahulah ilmu ni sangat penting. Dalam apa jua aspek kehidupan kita kena ada ilmu. Baik, dalam bab perkahwinan, yang pertama, pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan 5 dibekalkan dengan tajuk perkahwinan sehingga selesai tajuk, iaitulah bab keibubapaan, anak angkat dan seterusnya lah. Jadi komplit di situ bab ilmu tentang perkahwinan secara umum. Jadi ada gambaran kepada pelajar-pelajar yang berumur 17 tahun tentang ilmu bab perkahwinan. Begitu juga ada institusi lain yang mengadakan program ilmu tentang keibubapaan, tentang tanggungjawab suami isteri. Contohnya Jabatan Agama Islam daerah masing-masing ataupun TV, rancangan-rancangan di TV lah. Baik, seterusnya mengenakan tindakan undang-undang kepada mereka yang melanggarnya. Jadi ada undang-undang hukum syarak yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dalam bab perkahwinan. Jadi perkahwinan yang tidak mengikut peraturan, contohnya didenda. Bila berkahwin kita memerlukan prosedur yang banyak juga. Ambil borang, isi borang, cop di mahkamah syariah contohnya. Lepas tu cop tu untuk mendapat kebenaran berkahwin. Kalau contoh tersebut, ada orang yang berkahwin di sempadan ataupun masuk ke negara jiran berkahwin, maka sebenarnya mereka tidak mengikut prosedur Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, menyebabkan mereka ni boleh didenda dengan wang ringgit lah, ataupun penjara. Seterusnya, peranan ibu bapa memberi perhatian kepada anak-anak. Ni ialah tanggungjawab ibu bapa. Semua ibu bapa kena beri perhatian kepada anak sejak daripada kecil sehinggalah dewasa. Sehingga dalam bab perkahwinan, itu peranan tanggungjawab ibu bapa. Kena pastikan anak-anak kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Sekarang kita lihat implikasi kesan perkahwinan tidak mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Jadi di sini dibahagikan kesan kepada individu, yang kedua kepada keluarga, dan yang ketiga kepada masyarakat. Baik, kita lihat kesan kepada individu yang berkahwin tidak mengikut Undang-Undang Keluarga Islam. Yang pertama, dikenakan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang seperti yang Ustazah sebut tadi, iaitu sama ada di penjara ataupun didenda. Yang kedua, dipandang serong oleh masyarakat. Jadi masyarakat kita sebenarnya mengambil berat antara satu sama lain, mengambil tahu antara satu sama lain. Jika berlaku perkahwinan yang tidak mengikut hukum syarak ataupun yang selalu juga berlaku dalam masyarakat ialah berkahwin di negara jiran. Jadi ustazah contohnya yang berada di negeri Kedah ni, jadi ada di kalangan ahli masyarakat di Kedah ataupun di Perlis ataupun di Kelantan, oleh kerana berjiran dengan negara Thailand, maka ada di kalangan orang-orang Kedah, Perlis, Kelantan ni yang berkahwin di Thailand lah kan. Jadi oleh kerana tidak isi borang, tidak mendapat kebenaran mahkamah syariah setempat, maka mereka ni wajib daftar perkahwinan. Jadi bila nak daftar, dia kena ada prosedur dia kan. Dia kena isi borang dulu, dia kena cop, dia kena dapatkan kelulusan saringan HIV, kena ada sijil kursus perkahwinan contohnya. Jadi bila kahwin dekat Siam, kat Thailand ni memang tak ada apa-apa, maka bila nak daftar untuk dapat sijil nikah, maka pasangan ni akan kena denda. Baik, seterusnya ialah dipandang serong oleh masyarakat, dan ketiga, perkahwinan tidak
sah. Yang ni yang paling bahaya, yang ni yang sangat ditakuti. Sekiranya perkahwinan tu tidak sah. Mungkin apabila mereka berkahwin di luar, sebenarnya mereka bertemu dengan siapa? Sindiket perkahwinan palsu yang tidak diiktiraf oleh majlis agama tempatan di tempat tersebut, menyebabkan perkahwinan tidak sah. Jadi pasangan ni akan berada dalam masalah lah. Mereka akan duduk sekali, mungkin berzina lah sepanjang masa. Baik, kita berpindah kepada kesan terhadap keluarga. Yang pertama, maruah keluarga tercemar. Keluarga mendapat malu. Yang kedua, menimbulkan masalah dalam keluarga. Di antara kedua-dua belah pihak tentulah berlaku pergaduhan, tuduh menuduh. Jadi benda ni sepatutnya tidak berlaku. Perkahwinan ialah percantuman di antara suami isteri dan juga percantuman di antara dua buah keluarga daripada pihak lelaki dan pihak perempuan. Kalau kahwin macam ni, keluarga akan bergaduh, tuduh menuduh contohnya. Baik, seterusnya kesan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi kucar kacir, berlaku perbalahan dan tidak aman lah, tidak tenang. Jadi tiada permuafakatan dalam masyarakat, menyebabkan hidup dalam masyarakat jadi tak seronok. Baik, seterusnya kita berpindah kepada peranan ibu bapa dalam menangani perkahwinan tidak mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Jadi apabila kita berbincang bab perkahwinan, sebenarnya anak-anak ni hidup dengan siapa? Hidup dengan ibu bapa. Semua orang mempunyai ibu bapa, ataupun kalau tiada ibu bapa, mereka mempunyai penjaga. Sebab anak-anak memang ada penjaga. Jadi kita sebut ibu bapa lah. Ibu bapa, sama ada bapa kandung atau bapa angkat atau penjaga, hendaklah mengawasi anak-anak. Kena awasi. Jadi sebenarnya orang yang menjaga anak ni, dia memang awasi sejak daripada kecil, kan? Sampai besar pun kita kena awasilah pergaulan dia, dia kawan dengan siapa, dia pergi ke mana, apa yang dia buat, kan? Contoh di rumah zaman sekarang ni, zaman teknologi, kebanyakan anak-anak kita ni mempunyai telefon bimbit. Jadi hendaklah ibu bapa mengawasi sikap anak-anak kita, dengan siapakah mereka berhubung, dengan siapakah mereka berkawan. Jadi seboleh-bolehnya ibu bapa janganlah benarkan anak-anak untuk keluar rumah, berkawan ke sana kemari lah, kan? Jadi kita kawal anak kita, mudah-mudahan selamat. Itulah sebenarnya tanggungjawab ibu bapa. Kita jangan biarkan anak kita bebas berkawan, keluar ke sana ke sini, sebab kita tidak tahu apa yang berlaku di belakang kita. Kita tidak boleh menaruh kepercayaan penuh kepada anak-anak, sebab anak-anak ni di hadapan kita ibu bapa, dia sikap dia macam lain. Di kalangan rakan-rakan, dia sikap dia macam lain. Jadi contohnya yang berlaku di sekolah lah, kan? Ibu bapa dia masuk belah anak-anak dia bila berlaku masalah disiplin, apabila dipanggil ibu bapa kata anak saya baik, tapi hakikatnya di sekolah ada di kalangan anak-anak yang baik di rumah tetapi membuat masalah disiplin di sekolah. Yang kedua, yang pertama menguasai anak-anak, yang kedua ialah memastikan perkahwinan itu sah. Jadi ibu bapa hendaklah memastikan perkahwinan sah. Macam mana? Jadi hendaklah perkahwinan tersebut mengikut prosedur dia, iaitulah dalam masyarakat kita ada masuk campur di kalangan ibu bapa. Ibu bapa lah yang pi meminang. Ibu bapa lah yang melihat pilihan anak-anak, menilai adakah layak untuk bersama dengan anak kita. Tengok pekerjaan dia, tengok latar belakang, tengok keluarga dia, daripada keturunan yang baik-baik ke atau bagaimana. Adakah keluarga mereka terdiri daripada orang yang menunaikan solat? Penting untuk kita pilih ahli keluarga, kita kena selidik adakah mereka ni beramal soleh, ataupun orang yang solat pun kadang-kadang ataupun tak solat, kan? Jadi kalau kita nak bina keluarga yang harmoni ataupun disebut dalam istilah baik Muslim, maka hendaklah kita pilih betul-betul pasangan kita ni untuk mendapat
keredaan Allah. Jadi untuk memastikan perkahwinan itu sah, maka kita ikut prosedur, iaitu ambil borang di tempat qaryah kita, di rumah Tok Imam lah biasanya, dan kita isi apa dia yang perlu di situ, nak sijil apa, nak apa-apa semua, kena pergi klinik buat saringan HIV, macam-macam lah kan. Lepas tu pergi mahkamah untuk cok, lepas tu barulah serah balik dan diaturkan majlis akad nikah yang sempurna, yang tiada was-was, yang dihadiri, dipersetujui oleh kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan perkahwinan yang teratur begini berterusan, berpanjangan dan membawa kebahagiaan kepada semua pihak. Baik, sekian dulu untuk kali ini tajuk perkahwinan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.